Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengizinkan kita untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga ni. Maka sesiapa yang berada dalam majlis ilmu sebenarnya dia telah berada dalam taman syurga Allah, insya-Allah. Dan sebagaimana yang telah kita maklumkan pada awal pagi tadi sampailah kepada hari ini, walaupun hari ini diberikan pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang PKP yang bermula pada 13 Januari ini kan. Pun juga ianya tidaklah menghalang untuk program online. Jadi bila zaman PKP ni hikmah hadis adalah boleh perkongsian online kita. Di mana jua pun anda berada, ilmu itu tetap juga boleh disampaikan. Yang pentingnya kita hendaklah mengkongsikan, sharekanlah ya. Kita sharekan kita punya FB ni, taglah kepada kawan-kawan yang lain. Saya mohon kepada sahabat-sahabat maya saya, taglah kepada kawan-kawan yang lain. Serulah mereka kan, sharelah kepada wall dinding FB masing-masing, dan juga dimohon kita supaya Allah memberkati kita dengan perkongsian-perkongsian ini. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi satu tajuk yang boleh meyakinkan kita berhubung kait dengan pemakanan, berhubung kait apa yang kita lakukan, termasuk jugalah yang kita beli kan. Jadi sekali lagi lah saya serukan kita typekan dan juga tag lah kepada nama-nama kawan yang ada dalam friend kita itu. InsyaAllah dia merupakan jariyah. Dia juga merupakan pahala yang akan sampai, yang dianggap sebagai satu amal kebajikan yang akan dinilai cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Jadi pada malam ini kita bincangkan lagi satu tajuk ialah tentang orang yang bila isu ialah walaupun ianya telah reda, tetapi peringatan haruslah juga diberikan. Sampai sekarang orang duk sibuk tak makan daging, tak makan burger daging, sate daging juga tak laku, dan juga kenduri pun sebelum ni juga ada orang yang tak makan daging. Jadi masih lagi ada sifat was-was itu. Jadi sifat was-was ini hendaklah dijelaskan dengan sebaik-baiknya supaya kita yakin apa yang berada, apa yang telah diistifatkan, apa yang telah ditetapkan oleh autoriti, itulah yang terbaiknya, yang seharusnya kita kena akur, kita kena ingat. Baik, sebelum saya nak menjemput panel kita yang orang kata bukan kaling-kaling lah, bukan orang kata orang sembarangan yang pada malam ini kan, orang yang cukup berpengalaman dan orang yang mempunyai autoriti yang cukup besar dalam sebuah syarikat ini ya. Jadi saya dengan orang kata dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Encik Shahrin Baba ya, Encik Shahrin Baba iaitu sebagai Vice President McDonald Business atau juga Halal Lead APAC Tyson Food Asia Pacific. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, saya baik seadanya. Tuan sihat nah? Alhamdulillah. Okey. Ini duduk di mana ni, tuan? Berada di mana? Saya di Cyberjaya Ustaz. Oh, Cyberjaya, dekatlah kita. Kan? Saya di Salak Tinggi, tuan di Cyberjaya. Office saya di Putrajaya. Memang hari-hari inilah juga ya. Tapi apa pun juga hari ni kita kena akulah akan arahan perintah
yang kena PKP ni ya. Tuan bekerja di office ke atau di rumah? Tuan? Saya dah sebab tak perlu ada kat office, jadi kena duduk work from home lah Ustaz. Work from home. Start dari mana? Start dari bila lagi Ya. ni? Bila lagi work from home ni? Sejak mula PKP mula-mula dulu. Oh, March tahun lepas lah. Ya. Saya kerja memang jarang ada kat office. Saya bahagian gitu. commercial, bahagian sales and marketing commercial. Jadi saya jalanlah customer kita pantau Asia Pacific ni ada 23 negara, di 23 negara. 23 negara. Ya. Kalau Ini nak pergi melawat satu sekali setahun pun tiap bulan 2 kali kena keluar lah. Maknanya transit Malaysia lah. Transit di Malaysia. Tak rumah. Saya orang Malaysia. Yang balik rumah lah. Balik rumah lah. Nasib baik maknanya adanya PKP ni bolehlah dekat di rumah kan. Ya. Tuan asal mana? Orang mana tuan? Saya arwah bapa ni polis Ustaz. Jadi saya lahir di Pahang, membesar di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan. Arwah abang asal dia Negeri Sembilan. Arwah mak tu orang Pahang. Jadi saya lahir di Pahang. Pahang di mana? Pahang di mana? Mentakap. Mentakap lah. Ya, Mentakap. Mentakap lah. Maknanya boleh berodong lah berodong ni boleh lah kan. Saya dibesarkan di Kota Gelangin 3 Jelantut. Alhamdulillah. Hari ni pun banjir cukup besar juga banjir kan. Kita doakan kepada sahabat-sahabat kita lah supaya diberikan ketabahan jugalah InsyaAllah. Baik, kita bincang ini tentang burger daging ni dari mana kan. Dia ada kaitan dengan McDonald dan juga dia ada kaitan juga dengan McFood kan. Dia ada kaitan juga dengan Tyson. Sebab tu bila saya letakkan nama syarikat, nama jawatan tuan. Jadi kata apa hubungan McDonald, apa hubungan McFood, apa hubungan pula dengan Tyson. Jadi yang mana satu ni? Yang mana satu yang nak kuatkan halal ni? Termasuk juga disebut sebagai halal lead untuk APEC ni. Silakan tuan. Explain sikit. Kita start dengan McFood ni Ustaz McFood Services ni dia tahun 88 kita buka peniaga ni di 1988. Bulan 3. Masa tu kita tubuhkan untuk membuat perbekalan kepada McDonald's Malaysia. Masa kita mula-mula tubuh tu semua yang kita dapat, kita beli, kita nampak pakai di McDonald's tu semua datang daripada syarikat ni, McFood ni. Memang tubuhkan untuk membekalkan syarikat McDonald's. So lama-lama dah dekat daripada 88 lah, dah 32 tahun lah. Iyalah habis. Jadi lepas tu kita sekarang ni, hari ni kita buat burger je, makanan burger daging, burger ayam, burger ikan untuk McDonald's. McDonald's Malaysia ni memang bekalan dia untuk burger daging tu memang dia dapat daripada McFood saja. McFood ni anak syarikat Tyson Foods. Saya bekerja dengan Tyson Food Asia Pacific. Kita ada 7 kilang di merata Asia Pacific ni, ada di Thailand, ada di Malaysia, ada di Australia. Tu je lah memang kita buat burger daging, burger ayam untuk bukan sahaja McDonald's, untuk retail, untuk other food service pun kita buat. Tapi kat McFood Malaysia ni memang McDonald's Malaysia ni syarikat customer kita paling besar lah. Yang kita supply dia. Maknanya Tyson anak syarikatnya adalah McFood kan? Ya.
Maknanya McFood lah yang akan menghantar daging burger kepada McDonald's lah, McDonald's Malaysia. Dia kita beli daging tu, kita proses dia di Malaysia dan kita hantar dia pada untuk restoran McDonald's di seluruh Malaysia. Malaysia. Hanya di Malaysia saja kan? Kan? Kita ekspor juga. Kita ekspor daging ni ke McDonald's Singapura. Okey. Maknanya kalau dilihat di sini peranan yang paling besar sekali adalah McFood lah kan? Peranan yang paling besar sekali. Sebab kalau kita sebagai seorang awam ni, kita pergi ke McDonald's, kita beli daging burger. Contohnya lah kan, saya beli daging burger ni di McDonald's. Kan? Jadi McDonald's dia menyediakan restoran dan juga menu-menunya. Betul. Daging burger ni datang daripada McFood kan? Betul Okey. Jadi bagaimana yang menjadi mainnya adalah McFood lah. McFood harus memilih daging yang benar-benar orang kata menepati standard yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM. Jadi soalannya bagaimana McFood memilih daging ni? Sebab sekarang ni orang duk isu tentang daging. Jadi bagaimana McFood duk pilih daging ni benar-benar menepati standard, bukan setakat hanya melepasi hukum syarak, tapi standard yang ditetapkan oleh pihak JAKIM ni. Macam mana tuan? Sebenarnya kat Malaysia nak yakin lagi ni. Kat Malaysia ni cukup senang Ustaz sebab kita ada JAKIM. Alhamdulillah. Sebab ada JAKIM. Jadi sebab kilang kita tempat lain pun ada yang halal di Thailand, di Australia kita ada kilang halal. Tapi kita kena buat sendiri. Semua kita kena. Kat Malaysia ni kita dah ada satu badan JAKIM ni. JAKIM ni dia dah peta dah. Dia ada list negara-negara yang kita boleh beli daging, negara-negara yang diiktiraf untuk membolehkan kita beli. Kemudian dia ada list syarikat-syarikat sembelih, rumah sembelih yang diiktiraf. Kemudian dia ada list badan-badan certifying body daripada tiap-tiap negeri tu. Jadi kita ikut je lah. Kita tengok list dia. Kemudian itu daripada segi JAKIM. Daripada segi McDonald's pun, McDonald's ada apa dia panggil ASL, Approved Supplier List. Maknanya supplier-supplier yang ada dalam list McDonald's tu dia telah memenuhi segala peraturan, segala audit, segala kehendak McDonald's daripada segi food safety, daripada segi food quality, daripada segi animal welfare, daripada macam mana dia jaga pekerja dia, macam mana dia jaga binatang tu, macam mana dia jalankan proses dalam kilang dia semua. Dan McDonald's dah periksa dia menggunakan third party audit company yang certified. So kita tengoklah dalam list tu, list JAKIM, list McDonald's. So mana yang ada nama dalam dua-dua tu, itulah kita beli. Beli itulah. Jadi dalam JAKIM hari ni banyak negara, tapi kita beli daripada 3 negara. Daripada McFood. Kita beli daripada Australia, kita beli daripada New Zealand, kita beli daripada Brazil. Dia memang ini negara pengeluar daging lembu yang terbesar di dunia. Brazil, Australia. Jadi dalam list JAKIM ni ada negara-negara ni ada rumah sembelih yang diiktiraf. Jadi dalam list McDonald's pun ada yang sama je bila kita cross reference. Macam Australia dalam list JAKIM ada 6 pusat sembelih yang kita boleh beli. Tapi dalam list McDonald's daripada 6 tu hanya 2 je yang kita boleh beli. Jadi kita belilah pada 2 ni di Australia. Sama macam New Zealand. New Zealand dalam list tu ada 7 rumah sembelih yang kita boleh beli. Menurut JAKIM lah, dia dah diiktiraf, dah dibagi certification oleh certifying body dalam New Zealand, ada 7. Dalam list McDonald's ada 2. Jadi kita belilah 2 tu.
yang bersangkut lah, maknanya ada dalam list McDonald, ada dalam list Jakim. Ya, so kita beli daripada Brazil pun macam tu. Dalam list Jakim ada 8. Daripada 8 ni hanya 2 je yang ada dalam list McDonald. Jadi kita belilah pada 2 tu. Oh, gitu. Jadi yang tu dia akan memenuhi syarat-syarat Jakim daripada segi halal, daripada segi kebersihan dia, daripada cara dia menjaga kilang dia. Kemudian juga memenuhi kehendak-kehendak peraturan guideline daripada McDonald, daripada segi food safety, food quality. Okey. Maknanya McFood dia akan beli daging berasaskan kepada McDonald punya spek, McDonald punya syarat lah. Ya. Kata yang disebut tadi, katakanlah 7 abattoir yang dilistkan di bawah DPS, bawah Jakim, tetapi McDonald pilih 2 saja, maka McFood kena beli 2 lah. Dalam McDonald's list tu mungkin ada banyak. Okey. Tapi yang abattoir yang approve dalam McDonald's list dan dalam Jakim list ada 2 je. Jadi kita kena ikut dua-dua ni. Ya, Jakim dulu dan McDonald. Tengok ada tak? Maknanya dia akan ikut kepada list Jakim lah. Betul. So jangan kalau kita tengok negara lain, ya, Jepun misalnya. Okey. Ada dalam list Jakim ada. Tapi dalam list McDonald tak ada. Jadi kita tak boleh belilah pada Jepun. Jepun Wagyu kan? Ya, Wagyu. Mahal lah. Mahal kan. Maknanya itu memang memang menjadi syarat. Yang mana yang Jakim kata yang list yang ni lah. Kalau ambil yang lain memang tak boleh. Dan juga sering kali disebutkan memang tak payah fikirlah, benda ni dah senang, dah ada. Jadi kita ikut aja. Okey. Kalau kita tengok di sini, terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang menonton untuk live FB malam ini. Dalam FB Ustaz Mi Halal, malam ni kita bincangkan tentang tajuk daging burger dari mana ni. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat dan juga mohon juga kepada sahabat-sahabat sharekan juga dan juga tag juga kepada sahabat-sahabat yang lain, dan juga jika ada soalan yang ingin dikemukakan boleh type saja di situ dan juga kita akan baca. Saya lupa juga Tuan, kalau kata lepas ni mungkin juga MACD kena buat ni kot, kena buat voucher ke siapa jawab soalan betul kena boleh nanti saya sampaikan, insyaAllah saya sampaikan. Sampailah untuk yang minggu depan kita akan sediakan soalan, siapa yang dapat jawab dapat burger 1. Bukan rasuah, cuma nak bagi kita ini fokus kepada perbincangan dan juga siapa yang dapat jawabnya itu. Baik. Kalau kita lihat di sini memang peranan McFood ni cukup besar. Dia lah yang mengimport daging daripada luar. Betul Tuan? Jadi bagaimana Tuan boleh kongsikan sikit proses nak mengimport daging ni? Ada yang kata daripada Australia kan? Daripada New Zealand ada? Ada. Daripada Brazil tadi kan? Daripada Brazil. 3 negara. Lain? Tu 3 je. Oh 3 lah. Maknanya daripada Australia, New Zealand, Brazil. Jadi bagaimana pengalaman Tuan lah? Pengalaman Tuan yang kata import dan juga isu-isu yang kita nak kaitkan betul ke tak betul ni? Macam mana McFood menyelesaikan masalah ni? Okey, nombor 1 kita import direct. Ya. So kita issue PO pada rumah pemilik. Tak pakai wang tengah Tak ada. Kemudian kita bincang hargalah dengan orang sana. Ya, apa yang kita nak beli, bila kita nak beli daging. Dia daging ni semua dah boneless beef lah Ustaz. Dia dah potong semua jadi daging sahaja. Kita beli. Maknanya tulang tak ada lah, tulang itu tak ada.
Tulang semua tak ada. And then dia dalam istilah orang putih dia panggil manufacturing cut. Maknanya dia Ya, bukan daging batang pinang ni, ya, daging yang okey. kena grind untuk buat kita kena Petis kisar buat burger untuk buat patties tu. Ya. So kita dah bincang bila dia akan hantar, bila dia sembelih semua. Kemudian kita dah setuju semua, dah berapa banyak kita nak beli, berapa dia datang full container load. Ya, satu 40 kaki container tu kita akan penuhkan. So tiap-tiap satu order tu satu container load. Dan bila dia dah sembelih tu dia letaklah semua dalam, dia ada product list dia. Apa yang kita perlukan. So dia akan bagilah dalam tu dokumen sijil halal yang dah disertify oleh certifying body tadi, ya. Health certificate, and then product list, invoice, and then certificate of analysis, bill of lading, and then bila sebelum kita bawa masuk barang ni kita kena dapatkan import permit daripada Makis. So so kita bagi detail ni semua, Makis akan bagi import permit. So semua dokumen ni daripada supplier dan dokumen daripada kita hantar ke port. Kita ada forwarder yang guna untuk clear the container lah. So bila container tu sampai, all those document semua dia tengok, custom Makis semua tengok, semua okey. Container tu dia lepaskan, bila dia sampailah ke kilang kita di Putrajaya. Dia dalam sejuk beku ni, frozen minus 18 degrees. Dari sudut keselamatan, kan orang kata bila katakan kontainer 40 kaki biasa memang 40 kaki 40 kaki. So bila kita lihat kilang A di Solia, dia pun masukkan dalam kontainer ni. So dia seal kan? Dia seal tak? Dia seal. Maknanya yang boleh buka balik di mana tuan? Di arriving port. Okey. Dengan custom lah. So custom boleh buka. Tapi dia tak check semua container, Ustaz. Ada container yang dia buka, ada container dia tak buka. Dia tengok dokumen, dia random check, ya. So kalau dia buka container tu, dia ganti dengan dia punya custom punya seal barulah. Kalau dia tak buka seal yang sama, kita check bila dia sampai dekat kilang kita check lah dalam dokumen tu. Kita ikut product list tu. Daripada segi tu memang proses kita kat kilang ni semua documentation, sebab dia konsep traceability. Ustaz, ya. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, ada customer makan ke dekat McDonald, katalah dia termakan sebiji tulang ke atau daging keras, gristle kita panggil lah, kan? So McDonald akan tengok dekat kotak daging tu ada tulis bila kita produce tu, ya, line mana, pukul berapa, ya. Semua dia akan tulis lah satu-satu. Dekat kotak tu, ya. So kita check balik kat kotak tu, bila dapat nombor tu daripada restoran McDonald ni, kita boleh trace balik sampai ke bila container tu sampai, dan kita sampai ke kilang sana bila lembu tu disembelih. Boleh trace balik. Kita boleh trace lah, sebab traceability tu kena forward dengan backward. Jadi kalau kita nak tengok pun daripada belah kita, kalau daging yang kita terima hari ni daripada syarikat ni, daripada syarikat Australia misalnya, ya, supplier A. So apa jadi daging itu kita pun boleh tahu kat mana kita hantar dia, berapa kotak hantar sini, berapa kotak hantar sana, ya. And bila dia pergi, bila dia so itu traceability. Itu satu requirement tu. Ya. Maknanya kalau kata dia hantar kotak, katakanlah dalam satu kontainer 40 kaki, katakanlah 100 kotak yang ada, sampai di sini setiap kotak tu dia ada ID sendirilah. Ada kita rekod dia. Ada kod dia. Ada kod dia,
manufacturing code dengan use through code lah. Tapi manufacturing code tu yang banyak data dia tu. Dia produce kilang mana, line mana. Kalau kata kami macam orang awam kan, orang awam mana nak tahu. Boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Tak nak baca kan. Kalau katakanlah saya pergi ke pasar kan. Ada kotak memang kita lihat ada kotak. Dia ada pada stiker tu dia adalah kan. Ada. Jadi kalau sebagai orang, kalau macam tuan sebagai orang awam, apa yang kita nak perlu tengok pada ni? Dia tak ada standard punya, dia tak macam tayar Ustaz, kita boleh tengok baca tayar senang lah tahu kan? bila dia buat, bila wajib berapa pressure dia. Yang ni kod kilang-kilang tu, bila kita beli dia akan beritahu lah apa kod tu maknanya. Kalau yang dia biasa digit aja, so kita boleh tahu. Ada tu boleh nampak macam use through date tu boleh nampak lah bila tarikh luput dia. Tapi kalau manufacturing code tu dia pakai kod sebab dalam digit yang ada 10 tu dia kena bezakan lah kan. So kita tahu bila so kena ada dia punya kod lah daripada dia. So kita tahu. So macam kita dah biasa beli pada dia, kita tahulah kod dia. Maknanya di sini kalau kata dia daripada factory kepada industri, maknanya industri boleh trace kan, dia boleh trace bahawa benda tu memang benar sebagaimana yang diimport berapa kalau kata satu-satu kan. Kalau saya sebutkan, maknanya kalau kata pengimport yang digunakan untuk dia, macam McFood import digunakan untuk proses, memang McFood trace betul-betul. Tak akan berlaku penipuan lah. Dan juga hantar pula kepada McFood, kepada McD. McD pula diberikan seji halal. Kalau saya buat ayat, maknanya kalau dah dapat seji halal, maka yakinlah semua yang ditrace ini sampailah kepada rumah sembelih tu, dia telah ditracekan, memang halal lah. Betul tak? Kalau kata saya sebut begitu. Kemudian kalau betul Ustaz. So kalau ikut JAKIM ni pun, sebelum JAKIM bagi kita McFood ni sijil halal dia, banyak perkara yang kita kena buat. Nombor satu, mesti ada halal management system. Ya. Kita kena ada satu halal committee, internal halal committee. Wajib ada Wajib. Itu requirement untuk dapatkan sijil halal daripada JAKIM ni. Kalau tak ada, tak dapat. Tak ada, tak dapat. Kena buat balik lah. Maknanya kena apply balik lah. Apply yang tu, bila tak ada, dia datang audit. Tak ada. So tak boleh lah nak dapat certificate. Ya. Yang internal halal committee ni, dia ada role dia. Semua Islam. Dalam McFood ni ada 9 orang. Islam semua? Islam semua Islam. Alhamdulillah. So dia ada chairman dia, and then tiap-tiap bahagian yang penting macam production ada wakil dia. Quality assurance ada wakil dia. Product development ada wakil dia. Dan supply chain, orang yang beli ni ada wakil dia. Engineering pun ada wakil dia. Sebab equipment yang kita pakai pun mesti pastikan benda tu betul ya. So kita bawa, kalau equipment baru equipment pakai beli pada orang lain, jadi kita kena pastikan tu. Kalau second hand kena setu dulu Ustaz. Pastikan mana benda tu datang. So dia orang function untuk memastikan kita punya halal sistem dekat McFood ni sentiasa terkawal. Dan kita ada yang coordinator yang buat all the documentation, make sure yang ni kalau setuju dia sign. Maknanya betul. Dan daripada segi di McDonald's pun sama konsep dia, sebab
dia pun diiktiraf oleh JAKIM, dia berikan sertifikat halal sertifikat. So dia pun ada lah sama. Dan dia pun datang tengok. Maknanya McDonald pun datang audit juga kepada McFood. Dia kena pastikan sebab dia punya proses macam kita audit supplier kita. Maknanya McFood pergi ke rumah sembelih Australia audit. Kita macam Tyson ni, kita ada kilang di Australia. Jadi ada kilang, ada kilang. Orang Australia lah yang pergi. Saya pernah sampai. Australia kan? Australia. Dan juga McDonald akan audit pula McFood. Kemudian McDonald pun dia pakai third party audit company untuk audit kita punya proses. Proses dia senang. Kalau kita kata kita buat A, B, C, D, so orang yang datang ni, auditor ni dia tengok kita buat ke tak buat apa yang kita cakap tu. So kalau kita buat, alhamdulillah, okay, pass. Kalau tak buat, McFood ni selain daripada JAKIM yang audit, McD pun juga audit jugalah. JAKIM ni lagi dia datang je. Pas datang office, tiba-tiba ada pegawai JAKIM kat depan pintu. Dia tak tahu lah. Tahun. Alhamdulillah lah, tiap-tiap kali dia datang McFood ni. So JAKIM ni pun dia faham apa kita berniaga kan. So McFood ni dalam JAKIM ada white list. White list ni orang yang betul-betul mematuhi segala peraturan yang di dalam halal management system tu. So bila kita nak minta apa, kadang kita nak tukar apa bahan mentah, kadang kita nak masukkan equipment baru. Jadi kita apply dekat JAKIM. So bila kita dalam white list, benda yang ambil masa lama, dia percepatkan lah. Kita di-accelerate kan lah. Committed. Orang yang baik kan. Memang begitulah. Maknanya laluan tu mudah. Sama jugalah seperti sahabat-sahabat maya kita ni, orang yang baik-baik, orang yang share, orang yang tagkan kawan-kawan yang lain, dia juga akan mendapat white list nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Harap-harapnya begitulah. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Hafizah Idris, Alias, Daiva, Nur Aniza, Haji Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, Amri yang dimati, Waalaikumsalam. Ammar, Syamar, Bahari kan, juga Ustaz Johari juga ada. Dan juga ada soalan daripada Muhammad Khairi. Dia kata, Ustaz, McFood pun ekspor ke Middle East ke? Ustaz, McFood pun ekspor ke Middle East ke? Ada ekspor Kita sebenarnya McFood ni pengekspor terbesar kepada McDonald Middle East hari ni. Okey, alhamdulillah. Ayam, ikan, and then macam-macam. Kita ada 19 produk yang kita ekspor pada McFood ni Middle East. And then orang Middle East ni pun sama macam proses yang JAKIM. Dia datang. Pegawai dia datang, pegawai agama daripada yang equivalent JAKIM punya equivalent pun datang. Dia melawat sama kita, dan dia pun pergi tengok kilang-kilang kita beli barang tu. Jadi kita raikanlah dia. Okey. Baik, yang lain Fizi, Amin Haji Nawawi, kemudian Nasharuddin Muhammad. Berapa peratus McD guna daging ayam tempatan? Adakah? Daging tempatan, ayam tempatan, berapa peratus? Ada tuan? Ya. Kita hari ni kita ada 3 integrator, pengusaha ayam yang daripada ayam ternak ni di Malaysia. So 60% daripada bekalan kita datang daripada dalam negeri hari ni. Ayam. Ayam. Memang daging, dia buat. So, daging tak ada kau? Ada ke? Daging tempatan? Daging tak ada. Tak ada daging kan?
Ya. Sebab Ayam. kalau nak buat further process untuk yang daging ni biasanya daging import kan. Daging tempatan ni mahal kot harga dia kan. Dari sudut kos itulah kot. Betul. Kemudian dia punya kuantiti tak ada Ustaz, ya. Tak cukup. Okey, berkenaan dengan kita lihat konsep halal ni konsep daripada ladang, maknanya daging tu daripada Australia, Tyson daripada Australia ni. Sampailah kepada McDonald. Sampailah kepada orang yang nak makan, disebut sebagai halal supply chain ini. Bagaimana McFood memastikan rantaian makanan ini sampai kepada McD termasuk transport pun. Adakah juga itu yang dikawal untuk memastikan sistem jaminan halal ini? Betul. Macam kita dah cakap tadi, yang container ni sampai ada seal dia tak buka, sampailah. So, kalau buka pun seal custom diganti sampai ke tempat kita. Dan dalam kilang tu kita pun jaga. Kita ada halal committee kita, tiap-tiap orang tu tahu dia punya proses. Yang penting semua ni ada documentation Ustaz, ya. Kita ada traceability. Dan bila kita dah proses, dah jadi burger tu, and then kita di Malaysia ni McDonald's dia ada syarikat penghantaran dia, distribution center dia sendiri. Dia buat untuk McDonald's. Syarikat tu pun disahkan, ya, dia dapat halal certificate daripada JAKIM. Transport. Apa? Pusat pengiraan dia tu termasuklah transport dia punya kilang dia punya warehouse, dia punya warehouse dia punya freezer, ya, dia punya management semua dah dia ada halal certificate. Ya. Maknanya semua tu kena pastikan bukan setakat halal saja, naklah dipersijilkan lah. Ya, disijilkan. Maknanya itulah bagaimana McD dan juga McFood menjaga halalness, kehalalan rantaian itu, bukan setakat halal dari sudut hukum syarak, dipersetujukan halal. Transport juga ada skim untuk logistik transport dan juga skim logistik untuk yang warehouse kan, juga diberikan sedia halal. Maknanya begitulah orang kata penekanan yang diberikan oleh McFood, termasuk jugalah McDonald dalam nak memastikan rantaiannya itu, ya. Okey, di sini juga ada ni daripada Netrock kata, adakah daging yang digunakan untuk memastikan produk daripada India? Bukan kan? Memang Aussie tak ada. Ya, 3 negara tu aja Ustaz. Macam saya cakap mula tadi lah, kalau kita ada list, JAKIM punya list, McDonald punya list. McDonald punya list tak ada India beef. Ya. Tak ada. Maknanya orang kata kalau kita makan daging burger McDonald tak adalah daripada India. Tak ada. Tak ada. Maknanya daripada Australia, daripada New Zealand. Dan juga Brazil. Apa yang saya tahu memang dari sudut kualiti, dari sudut price-nya lebih tinggi kan daripada India. Betul. Apa yang sebab saya dah pergi India tahun 2005, audit rumah sembelih di India. Saya pergi ke New Zealand tahun 2007. Hampir sebulan, bulan puasa saya berada di New Zealand audit, dan juga termasuk juga saya dah pergi kepada Australia. Memang kita lihat bahawa kualiti bukan setakat kualiti kilang, kualiti daging lembu kerbau tu memang dia agak tinggi, jauh beza lah. Betul. Maknanya McFood ambil daripada tempat yang berkualiti lah. Gitu lah kan. Kalau kita ambil McDonald punya checklist untuk rumah sembelih ni, tak ada kilang kat India yang boleh memenuhi standard. Okey. Ni daripada Khairuddin Muhammad Khalid. Pendedahan kepada ramai tentang puasa-puasa ini mungkin dapat memberikan pengetahuan kepada orang ramai supaya mereka faham. Jika tidak, sentiasa akan ada syak dari orang ramai, terutama kepada jenama luar negara yang halal di negara ini. Lebih kesian ada yang menyebarkan perkara yang tidak benar sehingga menjadi fitnah benar, sebagaimana yang disebutkan oleh
Khairuddin ini. Sebab tu saya buat juga FB secara peribadi ini memberikan peluang ruang kepada orang-orang awam yang industri halal, juga memberi peluang kepada McFood dan juga McDonald. Terima kasih banyak kerana sudi menaja FB live Ustaz Mihalal ni adalah untuk nak memberikan penerangan sebagaimana Tuan Haji sebutkan tadi tu. Sebab nak orang tak faham perkara yang sebenar sebagaimana yang Haji sebutkan, maknanya daripada Asolia dalam kontena seal boleh trace setiap sampai sini. Itulah yang sebenarnya yang dimuat dalam industri. Bagaimana pandangan Tuan? Betul Ustaz. Itu pada saya ini tanggungjawab profesional. Tapi yang lebih penting pada saya Ustaz, saya makan produk ni. Ya. Apa yang kita buat, sama daging ke, ayam ke, lembu ke, saya makan sendiri. Saya bawa balik rumah, saya makan, bagi keluarga saya makan. Jadi saya dalam satu position yang boleh menentukan benda ni betul ke tak betul. Ya. Jadi alhamdulillah saya boleh gunakan tu. Saya dengan Syarikat Tyson ni daripada mula-mula buka dululah tahun 88 dulu. Lebih 30 tahun dah. Jadi masa mula-mula dulu, masa JAKIM start proses halal certification ni, kita ikut sama Ustaz sama DBS pergi tempat-tempat ni. Masa dulu baru lagi. Sekarang ni kerajaan tak benar dah. Jadi kita tengok. Kemudian sekarang ni pun kita ada orang kita. Ada je negara yang ada, even di Brazil. Kita ada orang yang pergi tengok. Pastikan apa yang dia cakap, dia buat. Jadi untuk menentukan apa yang McDonald customer kita letak di pintu dia, kata halal tu betul-betul. Tanpa was-was lagi. Yalah. Sebab ialah macam juga Haji memang tanggungjawab besar ni Haji. Tanggungjawab memang cukup besar. Sampai yang kata nak kena pergi tengok satu-satu. Dan lah yang macam juga disebutkan, Haji juga makan. Macam juga kami lah yang duk buat halal ni. Bila pergi sana, kita yang nak makan daging tu, kita yang nak memastikan keluarga kita makan. Takkanlah kita dengan sengaja nak membiarkan sesuatu yang tak halal itu dihalalkan kan. Itulah yang dimaksudkan itu. So dia kena yakinlah begitu kan. Satu perkara yang saya tak sangsi JAKIM ni, kalau pegawai dia pergi melawat kilang, dia nampak benda yang dia rasa was-was. Kilang tu akan delisted. Dia tak ada grey Ustaz, dia black and white. Ada ke tak ada? Kalau tak ada black and white tu habis. Dia delisted. Kilang tu tak ada lagi dah dalam list tu. Tu satu. Ini diiktiraf oleh customer lain daripada luar negeri pun, daripada Middle East. Dia orang ni memang pandang tinggi pada JAKIM ni. Sebab dia ikut. Apa dia kata dia buat. Tu beza dia. Tu yang saya cakap tadi. Kat Malaysia ni kerja saya jadi senang. Sebab kita ada JAKIM. Okey Ji, saya ingat saya dulu pernah juga kalau kata sebuah rumah sembelih dulu lulus. Kemudian JAKIM pergi audit, DBS pergi audit, memang tak lulus kan. Jadi atas pengalaman Haji yang telah lama ni, kalau JAKIM tak lulus tu, apakah bisnes dia orang akan stay masih lagi boleh atau juga akan turun? Sebab JAKIM tak luluskan. Adakah memberi kesan kepada bisnes dia macam juga bisnes syarikat lah? Mestilah Ustaz, sebab kalau tengok abattoir di Australia, tengok Australia, New Zealand, rata-rata dia semua kebanyakannya halal slaughter. Dia memang untuk
cater pada Muslim population. Ya. So dia banyak rumah sembelih ni semua halal. And then because dia halal, and then dia JAKIM, dia dalam list JAKIM, dia boleh guna tu untuk pergi negara lain. Okay. Banyak negara orang Islam bukan duduk dalam negara Islam, macam Thailand misalnya, ramai orang Islam, ya, di Thailand. Tapi dia tak ada badan macam ni, badan kerajaan ni. Dia ada badan private lah. So dia apa dia buat pun dia tengok apa JAKIM buat. So kalau JAKIM tarik balik dia punya listing tu, orang ni tak beli lah, bukan saja orang Malaysia. Betul. Betul lah, betul, memang itu juga pengalaman saya je. Tahu apabila kita dili satu abattoir, maka bukan setakat Malaysia saja, negara lain juga akan ikut. Jadi orang memang mengharapkan bila dah dapat pengiktirafan daripada JAKIM ni, macam kata dunia mengiktiraf kilang ni lah. Dunia mengiktiraf. Betul lah? Betul. Okey. Ada sikit soalan daripada saya baca jugalah daripada Abdul Wahab Ahmad ni, minta pencerahan tuan. Ada sebarang awam mengatakan McDonald beri sumbangan pada Israel. Sama ada tuan boleh jawab atau juga kita serahkan kepada McDonald untuk kita nak. Saya serahkanlah pada McDonald untuk jawab ni. Sebab yang ni perlu jelaskan oleh pihak McDonald. Tetapi apa yang saya tahu, yang McDonald di Malaysia ni kepunyaan orang Islam. Ya. Betul? Yang Syed Qayyum sebutkan McDonald Malaysia dan Singapore owned by Riza Group of Saudi Arabia. Yes. Betul Betul lah. Betul. Memang tu maknanya uruskan oleh orang Islam ni. Ya. Dia pengarah urusan McDonald Malaysia ni orang Islam, Ustaz. Orang Islam, ya, orang Islam. Dan juga beliau pernah juga hadir semasa saya memberikan ceramah satu hari berada di hadapan saya, alhamdulillah. Kan? Itu juga merupakan komitmen lah McDonald lah. So McDonald Malaysia ni adalah kepunyaan Riza Group of Arab Saudi, orang Islam, insyaAllah ya. Kemudian ada daripada soalan tu dah banyak kali dijawab. Ya. Betul. Yang dah ini pun dah lama dah. Mungkin juga boleh tengok dalam website itu pun ada ya. Daripada Muhammad Zahari, patty burger McD contohnya, adakah ianya diproses di Malaysia atau di negara pengeksport? Diproses di sini. Kita beli daging beku, boneless beef tu kita proses sini. Ustaz, McDonald punya beef patties tu daging semata-mata, tak ada benda lain dalam tu. Tak ada food additive yang lain. Tak ada apa. 100% daging. Maknanya selepas ni saya kena makan banyak lagi. Itu pure protein tu, Ustaz. Kan. Okey, Syed Qayyum, kata abattoir Australia ada banyak yang layas. Abattoir di Australia memang banyak yang halal. Dan juga kita pun juga ada attaché halal JAKIM yang diletakkan di Australia. Sekarang ni ada Ustaz Izam yang berada di Australia yang juga memantau semua rumah petumas sembelih ya. Hasnita Jais, untuk lebih menjamin halalan thayyiban daripada daging import, adakah daging-daging tersebut dibuat ujian DNA seperti untuk cek porcine, horse dan juga lain-lain selepas sampai ke warehouse company? Adakah? Random check, Ustaz. Kita bukannya satu proses. So from time to time kita buat random testing DNA. Benda tu mahal, lepas tu dia ambil masa. Ya. Memang kita pun
Kita pun tidak JAKIM tidak mensyaratkan mesti dibuat cek DNA itu kan. Sebab ialah dia pun yang telah diberikan sijil halal ya. Cuma kalau kata company yang buat random check macam juga Tuan Haji sebutkan tu, alhamdulillah lah, itu juga yang merupakan internal halal mekanisme untuk nak memastikan semua yang berada di bawah syarikat tu adalah halal ya. Baik, untuk yang terakhir ini Tuan, kita lihat untuk nak meyakinkan lagi orang lah. Sekarang ni kita lihat dah ramai orang dah faham bagaimana proses pengikutan kawalan halal dalaman. Jadi adakah juga MACD sebagaimana MACFood sebagaimana yang disebutkan tadi ada internal halal committee ya. Ada dia punya halal eksekutif dia. Kan? Ada yang memang ustaz-ustaz dan juga orang yang telah diberikan orang kata pengiktirafan oleh pihak JAKIM sebagai halal eksekutif di syarikat ya. Dan juga saya agak tertarik apa yang disebut sebagai external auditor tadi tu. Audit luar, bukan setakat MACD, bukan setakat auditor MACD, bukan setakat internal halal auditor, malahan ada juga external yang kata auditor yang bebas tadi. Mungkin juga boleh sikit last ni Tuan share sikit. Okey. Kita ada certification kita panggil BRC, British Retail Consortium. Dia part Global Food Safety Initiative. So yang ni memang dia iktiraf kilang-kilang yang memenuhi syarat food safety, food quality di serata dunia. Jadi dia ada auditor, third party auditor, syarikat-syarikat multinasional yang datang buat audit. Jadi syarikat kita tiap-tiap tahun daripada auditor ni akan datang buat audit. And then they go through the checklist lah. Dia tengok apa yang kita kata kita buat ke tidak. And then dia bagi, and then dia ada rating dia. Dia ada AAA, so kita always dapat rating yang tinggi lah. Sebab kita ikut apa yang kita kata. And then yang pentingnya bukan saja cakap, tulis kita akan buat ni. Kita boleh tunjukkan. So bila dia audit tu, dia tengok paperwork kita, dia tengok documentation kita, dia tanya pekerja-pekerja kita, dia turun bawah tu, dia tanya, okey, kalau ni terjadi apa buat? Dia akan tunjuk lah. So kalau kita buat benda tu hari-hari, so budak tu akan tunjuk lah. Ni dia dokumen dia. Ini yang kita buat kalau benda macam ni terjadi. Maknanya bukan setakat JAKIM saja kan yang cek, maknanya termasuk jugalah third party selain daripada internal halal committee yang duk pergi juga lihatlah. Baik. Sebelum kita berakhir ni, kita ada lebih kurang dalam 4 minit lagi ni Tuan. Sekejap je saya lihat antara standard untuk rumah sembelih ni yang paling tinggi adalah JAKIM lah, saya tengok kan, dengan adanya halal meat protokol. Sebab tu minggu lepas saya duk share sedikit separuh berkenaan dengan halal meat protokol itu. Berasaskan kepada pengalaman Tuan Haji yang pergi ada juga kilang Tyson di Australia. Biasa orang duk isu tentang stunning kan, tentang trafficking sebagainya. Jadi bagaimana Tuan melihat perkara itu dari sudut status halalnya, dan bagaimana nak meyakinkan lagi bahawa walaupun menggunakan stunning, dia telah mengikut standard yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM itu. Betul Ustaz. Jadi macam stunning ni, konsep dia kita tak binatang tu tak mati sebab kena stun. Dia mati sebab kita sembelih dia. Jadi berbalik kepada supplier yang kita beli ni tadi ya. Supplier yang kita beli ni pun dia ethical. Dia nakkan bisnes tu, dia pandang masa depan.
Jadi dia peraturan dia very simple. Jakim kata buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Jadi sebagai sebuah syarikat yang beretika, kita tak pergi check pun dia akan buat tu. Sebab itu syarikat macam tu. Syarikat macam tu yang kita beli daripada tu. Kemudian dia konsep dia senang je. Kalau nak terus berniaga dengan kami atau dengan McDonald's, dia kena ikut. So dia memang nak, dia memang nak berniaga. So walaupun kita ada audit, and then kita akan check, pergi hantar orang kita masuk dalam tu tengok, announce, unannounced. Memang kita pergi pun memang kita tetap pasti yang dia akan buat benda tu semua. Kita tengok dia, hari kita ada ke hari kita tak ada, dia akan buat benda yang sama. Sebab dia consistent, sebab dia kena jaga dia punya produk dia kena jaga nama dia. Jadi dia nak kan tu, jadi dia boleh terus berniaga dengan kita. So audit ni, because audit nak harapkan audit katalah setahun sekali. Jadi kita masuk, it's a snapshot aja. Tapi yang syarikat yang ni kita beli dengan dia hari-hari. Jadi kita tahu hati budi dia. Ada syarikat yang kita tak boleh terus berniaga lagi. Sebab kita tengok satu kali, dua kali tak betul. Orang lain masuk pun tak betul. Jadi kita walaupun dia harga bagus ke, tapi kalau dia tak ikut peraturan kita tak boleh nak percaya dia, kita tak boleh beli juga. Ya, betul. Maknanya kualiti lah. Betul kualiti. Nak jagalah sebab tu saya sebut tadi, maknanya daging di McDonald ni bukan daging India lah. Daging daripada Australia, daging daripada New Zealand, termasuk jugalah Brazil. Majority actually daripada Australia, Ustaz. Australia dia punya sistem, dia punya equipment, dia punya animal dia lebih. Australia negara terbesar pengeluar beef Betul. Dan 65% daripada lembu-lembu daripada daging-daging Australia dia ekspor. They're totally dependent on export. Okay. Terima kasih banyak tuan. Ada lagi kan? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kan sudi bersama dengan saya dalam FB Ustaz Amir Halal ini yang banyak dikongsikan bagaimana sistem, bagaimana sesuatu kepercayaan yang boleh orang percaya memakan apabila telah diberikan sedia halal ini. Saya sangat tertarik apabila Jakim kita memberikan sedia halal kepada McDonald ambil daripada McFood juga telah diberikan sedia halalnya. Juga McFood ambil daging daripada sebagian besarnya daripada Australia, yang juga daripada Tyson sendiri, yang boleh tahu trace balik dengan sealnya sampailah kepada warehouse kilang McDonald, dicek sama seperti yang dihantar daripada Australia. Jadi itulah merupakan orang kata supply chain yang dipraktiskan oleh McD, McDonald, termasuk juga Tyson tadi. Alhamdulillah banyak kita juga doakan supaya Tuan Haji sihat untuk nak memastikan halal ini sepenuhnya lah. Bukan hanya mengharapkan kepada pihak Jakim, pihak Jain saja, tapi tanggungjawab juga Tuan tu. Maknanya besar juga tanggungjawab Tuan nak memastikan McDonald satu Malaysia ni makan daging yang benar-benar halal, bukan sebagaimana yang ditimbulkan, yang ditularkan, yang difitnahkan dan juga terima kasih banyaklah. Juga terima kasih banyak juga kepada sahabat-sahabat kita semua. InsyaAllah kita akan bertemu juga untuk di minggu hadapan untuk tajuk-tajuk yang lain pula, insyaAllah. InsyaAllah kalau kata tak keberatan, kita akan jemput lagi bolehkah Tuan? Share lagi? Boleh. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, dan juga terima kasih juga kepada McDonald yang menaja live FB Ustaz Amir Halal, dan juga termasuk juga McFood lah sendiri
yang merupakan pemegang sedia halal JAKIM. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama.